banyak yang telah dilaksanakan bagi memastikan sesuatu yang dilihat agak mustahil pada awalnya, akhirnya kita dapat laksanakannya bersama. 2020 ini merupakan anak-anak yang paling hebat, dugaan dan cabaran yang perlu dilalui oleh mereka. Bila COVID, punca pendapatan utama saya hilang. Saya pun buatlah kerja-kerja yang dekat rumah ni. Rupanya boleh mendatangkan rezeki yang baguslah. Pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak tahun lalu memberikan impak besar kepada pelbagai sektor ekonomi dan sosial. Sektor pendidikan antara yang paling terkesan. Hampir 5 juta pelajar dan lebih 400,000 guru perlu diambil kira pergerakan mereka untuk mengawal penularan wabak yang membunuh itu. Baik, operasi semua sekolah termasuk College Vocational di bawah Kementerian Pendidikan akan ditutup bermula esok sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun ini. Tarikh peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Vocational Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pula ditunda ke tahun hadapan. Peperiksaan SPM, SVM, STAM akan bermula pada 22 Februari 2021. Manakala peperiksaan STPM pula akan bermula pada 8 Mac 2021. Seperti sektor lain, pendidikan rendah dan menengah juga perlu dikawal selia dengan baik melalui pengenalan prosedur operasi standard atau SOP yang bersesuaian. SOP ini juga turut melibatkan kelestarian peperiksaan awam yang menjadi penanda aras tahap pemahaman seseorang pelajar. Antara peperiksaan awam ini termasuklah Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM yang perlu diambil pelajar tingkatan 5. Pertama sekali kita kena fahami konteks SPM itu sendiri. SPM ini merupakan peperiksaan di akhir sistem persekolahan kita. Dan peperiksaan ini merupakan satu peperiksaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sebab itu kita di peringkat KPM berusaha sedaya upaya untuk memastikan walaupun dalam tempoh mencabar ini kita cari apakah pendekatan yang terbaik bagi memastikan kita dapat laksanakan peperiksaan tersebut. Kru Majalah 3 berkesempatan bertemu dengan salah seorang calon SPM 2020, Dahlia Kristina Ati Putri Aswadi. Dahlia merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning, Shah Alam. Berusia 18 tahun, dia seorang pelajar aliran sains sosial di sekolahnya dahulu. Selepas beberapa bulan menginjak ke tahun akhir pendidikan menengahnya, Dahlia dan pelajar lain terpaksa bersekolah melalui wadah pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR selepas pandemik dilihat semakin mengganas. Ia bukan kaedah pembelajaran yang digemari remaja ini. Bagi saya lebih prefer belajar dalam kelas sebab saya ada kawan saya. Saya senang bertanya dekat orang yang saya selesa belajar. Kalau macam contoh, saya tak faham apa-apa, saya boleh terus tanya kawan saya yang kat sebelah ataupun cikgu sebab memang saya baik dengan kebanyakan cikgu. So, bila belajar dalam online ni, saya rasa macam sangat, saya struggle lah. Sebab saya tak boleh nak tanya orang depan-depan. Bila orang explain dalam WhatsApp ke, dalam call ke, saya masih tak faham. Susah. Bagi saya macam saya struggle sangat-sangat untuk belajar secara online. PDPR berperanan memastikan setiap murid mendapat akses berterusan kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri. Namun begitu, penggunaan konsep PDPR berskala besar buat julung kalinya tahun lalu berhadapan dengan cabaran getir.
Segelintir guru dan pelajar merasa kekok dengan kaedah yang jauh daripada kelaziman mereka. Apabila PDPR dilaksanakan yang saya rasa bagi agak lama di rumah, maka kita kata pengurusan berkaitan dengan PDPR itu menjadi satu perkara yang baru. Bagaimana kita nak menangani dari segi kemahiran guru mengadakan pembelajaran secara maya. Itu satu faktor lah. Yang keduanya tentang capaian, itu cabaran yang cukup tinggi lah. Tentang capaian, yang ketiganya tentang gadget ataupun alatan. Impaknya apabila mereka datang ke sekolah, maka sudah tentu kandungan kurikulum ataupun pembelajaran itu kena dilihat semula. Selain penukaran wadah pembelajaran, SOP khusus turut diperkenalkan bagi membolehkan calon SPM menduduki peperiksaan mereka. Sekolah awam seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Impian Kajang menerapkan garis panduan ini bagi memastikan keselamatan dan kesihatan calon serta petugas peperiksaan. Ia penting bagi memastikan kesihatan mereka terjamin serta mengelakkan penularan wabak COVID-19. Tanggungjawab memastikan setiap SOP mencapai matlamatnya jatuh ke tangan Setiausaha Peperiksaan SPM sekolah ini, Cik Sapiah Cik Husin. Nak kata penat tu, masa tu je lah penat. Tapi sebenarnya kita seronok, kita dah bantu budak untuk ambil SPM. Kita ni sebagai pemudah cara. Bila pemudah cara, maksudnya kita memudahkan kerja orang. Dan prinsip saya, bila kita memudahkan kerja orang, Allah akan mudahkan kerja kita. Memang kita akan buat sesemua, tak ada masalah. Memanglah penat dia punya apa susunan tu kena ni semua kan. Tapi kita buat je lah mana yang ikut step by step. Selesai dengan tak ada masalah. Bukan sekadar pembelajaran serta pengambilan peperiksaan yang memerlukan tata cara khas di musim pandemik ini. Protokol pengurusan peperiksaan SPM juga harus diperbaharui. Ia bermula di sini, di sebuah lokasi rahsia, menempatkan bilik kebal yang menyimpan kertas soalan peperiksaan. Sharifah Zulkhairin Shahabuddin Said Zulfilda, penyelia SPM bagi kawasan Putrajaya. Saban hari sepanjang tempoh peperiksaan, ini rutin Sharifah dan rakannya Nur Haslinda memastikan bilik ini bersedia menerima kehadiran pengawas yang akan mengambil kertas soalan serta skrip jawapan untuk calon di pusat peperiksaan. Bilik kebal milik lembaga peperiksaan ini menempatkan kesemua keperluan peperiksaan calon dan petugas. Menyelianya bukan satu tugas mudah, apatah lagi ditambah bebanan SOP baharu. Tanggungjawab saya sebagai penyedia kawasan di Putrajaya ini, saya perlu memastikan pengurusan perjalanan SPM untuk Putrajaya di semua pusat berjalan dengan lancar daripada pagi subuh tu sehinggalah selesai kertas jawapan calon diterima ke bilik kebal ini. Ketua pengawas masuk. Hafiz Mahmud, guru bahasa Inggeris Sekolah Menengah Kebangsaan Persin 11-1. Bagi SPM tahun 2020, dia diberikan amanah sebagai ketua pengawas peperiksaan di sini. Hafiz perlu memastikan kesemua garis panduan dan arahan peperiksaan yang disediakan lembaga peperiksaan dipatuhi setiap calon dan petugas. Oleh sebab itu, dia perlu menjadi antara insan pertama tiba di lokasi setiap kali peperiksaan berlangsung. Jadi kami ketua pengawas ni akan ke bilik kebal seawal 6.30 pagi. Jadi dia sampai di bilik kebal, memang kita kena patuhi SOP lah. Maknanya kena tunggu giliran disebabkan ada penjarakan. Kita akan ambil soalan daripada penyelidik kawasan dan kita bawa ke pusat peperiksaan. Jadi sepanjang perjalanan daripada soalan tu dari bilik kebal ke pusat peperiksaan, saya akan diiring lah oleh seorang pengiring bagi memastikan keselamatan lah. Bila dah pastikan semuanya okey dan kertasnya pada hari itu betul, barulah dibuka bungkusan soalan. Dan soalan itu akan diedarkan kepada calon-calon untuk dijawab.
Usai menyemak kertas soalan diterima, Hafiz perlu menandatangani surat akuan penerimaan bagi menggalas amanah kelangsungan peperiksaan pada hari ini secara rasmi. Selain itu, dengan SOP baharu, pelitup muka, sarung tangan getah dan pensanitasi tangan turut dibekalkan untuk kegunaan calon serta petugas. Norma baharu ini menambahkan tugas Hafiz dan rakan pengawas peperiksaan yang lain, tetapi ia langkah yang perlu diambil bersama dalam perang menghadapi pandemik ini. Cabaran yang paling besar ini kita lalui dengan berhati-hati kerana keselamatan itu penting supaya mereka tidak dijangkiti dan mereka sentiasa kekal sihat sepanjang tempoh peperiksaan. Sebagai pihak bertanggungjawab mengendalikan peperiksaan awam negara, Lembaga Peperiksaan berfungsi dengan kuasa diperuntukkan oleh Akta Pendidikan 1996. Agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini dinaungi Ketua Pengarah Datuk Pakarudin Ghazali. Sejak lebih setahun lalu, Pakarudin dan pegawai lembaga peperiksaan yang lain menghadapi cabaran besar dalam memastikan kelangsungan peperiksaan awam seperti SPM. Biarpun sukar, dia perlu akur dengan arahan Majlis Keselamatan Negara yang mengepalai perang negara terhadap wabak COVID-19, walaupun ada kalanya ia membebankan pemegang taruh di luar sana. Sepanjang tempoh 2020, kita banyak memikirkan keadilan kepada calon dalam menduduki peperiksaan. Jadi sudah tentulah dengan keadaan tidak menentu, sekolah dibuka, kemudian ditutup, dibuka semula. Jadi kita menimbang dari segi tempoh ataupun masa yang sesuai untuk kita laksanakan peperiksaan. Persediaan yang cukup itu memastikan mereka memberi respon kepada apa yang kita nak bangunkan dalam diri mereka yang telah mereka pelajari selama berada di sekolah secara bersemuka ataupun secara PDPR, belajar dari rumah secara dalam talian. Jadi itulah kenapa perubahan tarikh itu berlaku beberapa kali. Antara garis panduan utama pengambilan SPM 2020 ialah jarak asal kedudukan antara calon yang dijauhkan sehingga 1.5 meter. Selain itu, pengenalan bilik peperiksaan alternatif, limitasi pergerakan dan akuan kendiri kesihatan semasa calon juga antara langkah tambahan diambil bagi memastikan kelangsungan peperiksaan. Cabaran yang paling besar ini kita lalui dengan berhati-hati. Kita memikirkan setiap komponen, setiap langkah yang kita nak laksanakan. Kerana keselamatan itu penting supaya mereka tidak dijangkiti COVID-19 dan mereka sentiasa kekal sihat sepanjang tempoh peperiksaan selama sebulan. Hari ini pun kita lihat penularan berlaku dengan begitu cepat sekali. Jadi bayangkan setiap hari 401,000 calon yang akan bergerak ke pusat peperiksaan dengan petugas peperiksaan yang hampir 45,000, jadi sudah tentu berisiko tinggi. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama, keprihatinan, pematuhan, doa dan kita buat yang terbaik, segalanya berjalan dengan cukup sempurna dan sangat disyukuri. Di samping SOP baharu, lembaga peperiksaan juga menggunakan teknologi terkini dalam mentaksir serta memeriksa kertas jawapan calon. Langkah ini diambil bagi membawa sistem peperiksaan dan pentaksiran awam ke era moden masa kini. Kecuali subjek seni visual, lebih 5 juta skrip jawapan calon untuk kesemua subjek lain diimbas menggunakan perisian komputer untuk dimarkah melalui sistem atas talian LP Score. Pendigitalan pentaksiran ini sudah ada dalam pemikiran kami di lembaga peperiksaan. Cumanya, dengan adanya pandemik COVID-19 ini, pendigitalan itu menjadi lebih cepat dan lebih berjaya kerana semua pihak mengambil serius melihat bahawa keadaan ini
merupakan satu-satunya pilihan yang terbaik pada ketika negara sedang dilanda pandemik COVID-19. Kita ambil pertimbangan yang terbaik dengan kelulusan pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, maka kita laksanakan. Kaedah penskoran secara dalam talian ini adalah lebih cepat dan tepat untuk diguna pakai oleh hampir 25,000 orang pemeriksa seluruh negara. Amanah memacu peperiksaan dan pentaksiran awam ke arah pendigitalan ini digalas Basri Hassan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Pembangunan Teknologi Lembaga Peperiksaan. Pengenalan penggunaan LP Score di bawah seliaan Basri dan pegawai unitnya ini diharap dapat memudah serta memantaskan lagi proses pemarkahan peperiksaan awam seantero negara. Prinsip utama kita untuk melaksanakan pemeriksaan dalam talian ialah mudah, bila-bila dan di mana-mana dengan memastikan SOP keselamatan data dan kerahsiaan calon serta mengekalkan kesahan dan kebolehpercayaan markah dan keputusan yang diperoleh oleh calon. Pemeriksa boleh melaksanakan pemeriksaan pada bila-bila masa dan walau di mana juga, asalkan ada peranti komputer dan juga talian internet. Berbanding sebelum ini perlu membawa fizikal, skrip dan memerlukan tempat yang tidak mendedahkan maklumat calon semasa pemeriksaan. Guru ini salah seorang pemeriksa SPM 2020. Dia diamanahkan untuk memberi markah bagi kertas sejarah 2. Berpengalaman memeriksa skrip jawapan dalam versi manual sebelum ini, dia bersyukur diberi kepercayaan untuk meneruskan baktinya. Pengenalan LP Score sedikit sebanyak mengurangkan beban yang digalas guru ini. Selain itu, ia dilihat sebagai cara terbaik menarik minat guru yang lebih muda untuk sama-sama menggalas tugas sebagai pemeriksa kertas jawapan. Kebanyakan yang saya tengok yang belum pernah marking SPM pun selama ini, mereka melihat bahawa lebih mudah sistem ni berbanding dengan sistem yang secara manual. Kita dapat melihat bagaimana pemeriksa-pemeriksa tua sebagainya yang selama ini takut dengan sistem komputer, tetapi akhirnya mereka merasakan lebih mudah. Dan malah baru ini apabila kita marking balik secara manual di peringkat sekolah, kita dah mula merasa kekok kerana dah menggunakan sistem LP Score ni, dia lebih mudah, lebih cepat dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa dari segi kelebihan tu memang banyak berbanding daripada kelemahan. Dan buat pertama kali kita tidak nafikanlah, sudah tentu ada sedikit sebesar akan ada kelemahan sistem, tetapi secara keseluruhan kalau sekiranya saya diminta untuk memberikan markahnya, saya akan memberikan markah 95% tentang keberkesanan sistem ini berbanding dengan sistem yang lama. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin bertanggungjawab menggubal dasar pendidikan negara. Cabaran digalas seluruh warga kerja Kementerian Pendidikan sejak lebih setahun lalu tidak pernah dilalui sesiapa sebelum ini. Namun bagi Dr. Razzie, calon SPM 2020 merupakan wira tidak didendang selepas berjaya menongkah arus pandemik terbesar era moden masa kini. Anak-anak kita, kohort 2020 ini merupakan anak-anak yang paling hebat, dugaan dan cabaran yang perlu dilalui oleh mereka. Dan kami di KPM melaksanakannya bukan kerana kita rasa suka-suka kita nak menganjak tarikh, tapi kita fikir kepentingan anak-anak ini. Guru-guru juga amat risau tentang prestasi murid-murid mereka kerana tempoh ini tak pernah dilalui. Kita lihat pelbagai pendekatan yang guru gunakan supaya tidak ada murid mereka yang tercicir daripada sistem. Sebab itu, apabila dilaksanakan peperiksaan dengan SOP yang baru, kita boleh lihat hampir kesemua guru di sekolah tersebut terlibat. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Dan saya rasa ini merupakan satu pengorbanan yang dibuat oleh guru-guru dengan penuh ikhlas bagi memastikan kohort 2020 ini yang melalui satu tempoh yang sukar ini, kok mana sekalipun mereka boleh tamatkan peperiksaan SPM mereka. Lebih setahun wabak COVID-19 melanda,
calon SPM 2020 seperti Dahlia kehilangan cebisan pengalaman membesar dilalui insan seusianya sebelum ini. Tetapi ibarat rumput yang sudah kering ditimpa hujan segar kembali. Dahlia dan rakan seperjuangannya didewasakan memori unik. Memori mengambil peperiksaan besar dikala virus pembunuh mengganas. Ada rasa gembira sebab finally dah habis SPM, sebab memang saya struggle lah dengan SPM ni kan, memang stres. Saya macam lega sikit sebab saya tak perlu macam nak menghadap orang bila ambil result tu. Dalam masa yang sama sedih sebab saya ingat hari last sekolah hari tu bukan hari last. Saya ingat saya boleh jumpa lagi kawan-kawan masa ambil result. Tapi kalau ambil online memang tak dapat jumpa lah kan. Memang hari tu memang itulah last. Tahniah kepada adik-adik telah melalui satu proses yang sukar dan Alhamdulillah kita berjaya melaluinya bersama. Terima kasih di atas segala kesabaran. Ya, ada kelemahan di sudut kami akui, ya, tangguh sebagai contoh, tapi itu adalah kerana keperluan demi untuk masa depan anak-anak kita. Juga saya ingin mengambil kesempatan untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru. Ini kalau tanpa guru-guru kita dalam proses yang besar ini, bukan sikit calon ni, 400,000 orang calon, lebih 3,000 buah pusat peperiksaan, lebih 48,000 orang petugas peperiksaan. Jadi merupakan satu sistem yang besar. Guru-guru, warga pendidik kita telah bekerjasama mencurahkan kodrat mereka dengan penuh ikhlas untuk kohort yang melalui satu tempoh yang sukar ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan, ya, mengambil kesempatan ini pada guru-guru. Banyak yang telah dilaksanakan bagi memastikan sesuatu yang dilihat agak mustahil pada awalnya, akhirnya kita dapat laksanakannya bersama. Bila COVID, punca pendapatan utama saya hilang. Saya pun buatlah kerja-kerja yang dekat rumah ni. Rupanya boleh mendatangkan rezeki yang baguslah. Senawang, Negeri Sembilan. Di sini terletak sebuah teratak unik yang berjaya mengharumkan nama kejiranan sekeliling. Sekali pandang, perkarangan lamanya umpama taman tema kerana dipenuhi dengan pelbagai gubahan berbentuk haiwan. Namun, jika dilihat dari jarak dekat, arca-arca di sini semuanya diperbuat daripada sumber yang dianggap kotor dan perlu dilupuskan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, siapa di sebalik hasil ciptaan yang mampu memikat hati ini? Dan bagaimana bahan buangan seperti tayar terpakai boleh bertukar bentuk menjadi objek yang penuh dengan nilai-nilai kesenian? Apa yang anda lihat sekarang ini adalah hasil tangan seorang pesara tentera. Biarpun umurnya menginjak ke ambang usia emas, Zazali Ibrahim atau lebih mesra disapa Pak Zali terpaksa memerah keringat kreativitinya demi kelangsungan hidup susulan kehilangan pekerjaan ketika pelaksanaan PKP pada tahun lalu. Yalah, bila COVID, saya dah tak boleh buat training, punca pendapatan utama saya hilang. Itulah sebabnya saya mulakan daripada benda-benda yang macam ini, sebab saya pun orang rumah kena stroke apa semua. Supaya saya tak pergi keluar lagi, saya pun buatlah kerja-kerja yang dekat rumah ni. Rupanya boleh mendatangkan rezeki yang baguslah. Kerana tayar ni saya tak perlu nak beli lagi. Mereka dah bagi je daripada kedai-kedai tu, sebab mereka pun ada masalah untuk buang tayar ni. Di ceruk bengkelnya,
Idea-idea yang telah lama terperam di minda Datuk kepada 5 orang cucu ini mula dijana dalam beberapa bentuk. Bak pepatah, ringan tulang, berat perut. Kini Pak Zali tidak menang tangan menyempurnakan tempahan pelanggan. Namun, produktivitinya agak terbatas kerana hanya bergantung kepada kudrat tulang 4 kerat. Mujurlah, masalah ini dapat diatasi di anaknya, Muhammad Syahrul, mula menghulurkan bantuan kerana ingin menimba ilmu daripada orang tuanya. Arca mereka yang menjadi buruan ramai adalah bentuk lebah kelulut. Dulu saya ada buat seko semut. Lepas itu daripada persatuan kelulut ni, dia tanya, kalau kau boleh buat semut, kau boleh tak buatkan kelulut? Kami daripada penternak kelulut ni, berminatlah tengok daripada apa yang saya buat tu. Dia cakap macam tu. Dan saya pun buatlah satu. Bila saya dah buat satu, saya hantar gambar, dah ramailah pula yang nak. Titik tolak tercetusnya kreativiti yang memukau pandangan ramai itu sehingga tular di media sosial adalah apabila Pak Zali inginkan kelainan pada peti suratnya, di mana rakyat Malaysia tanpa mengira usia sememangnya kreatif mengolah sesuatu benda kepada yang luar biasa. Sejarah dia, mula dulu saya buat yang biasa-biasa punya. Lepas tu bila saya terfikir macam mana nak letak kotak surat saya ni, saya fikir nak buat yang luar biasa. Biar sampai postman pun berselfie kat situ. Akhirnya setelah saya fikir-fikir, buat dinosaur lah. Saya pun cuba buat kepala dia. Nampak cantik juga. Lepas itu saya fikir saya sambungkan lagi badan dia. Kalau buat sekerat je tak cantik. Sambung. Bila tengok kat YouTube apa semua lebih kurang gambar lebih kurang, saya pun berasa ajalah buat. Rupanya menjadi. Walaupun replika raksasa ini pada asalnya setakat menjadi teman postman, makhluk ini sebenarnya memikul peranan penting apabila menjelang bulan sambutan Hari Kebangsaan. Tanggungjawab utama dia sepanjang tahun dia pegang kotak surat tu lah, peti surat. Tapi apabila pertengahan bulan 7 hingga pertengahan bulan 9, dia tanggungjawab dia kena pegang bendera Malaysia, merdeka, kena ada semangat. Sejak bergelar seorang pereka, Pak Zali banyak menghabiskan masa mencari ilham baharu menghasilkan objek dengan variasi bentuk. Terkini, arca berbentuk kalajengking juga semakin mendapat tempat di kalangan peminatnya. Bukan calang-calang orang mampu membuat replika si penyengat berbisa ini. Berbanding kelulut, saiznya yang besar dan berat mencecah 60 kg merumitkan lagi kerja rekaannya. Tetapi, ia bukan halangan bagi gandingan anak beranak ini menyiapkannya. Segalanya dilakukan dengan penuh teliti dan kesabaran. Tayar kereta ni dalam dia ada dawai dan dia sangat kemas apabila kita skrukan dia. Lagi satu, tayar-tayar kereta ni biasalah orang dah buang, kita ambil dan kita gunakan. Mereka akan rasa senang lah, tak payah nak buang tayar lagi dah dekat kedai-kedai tayar tu. Kadang-kadang orang bakar ni pun merosakkan orang kata lapisan ozon juga. Tak elok. Pak Zali seorang yang tidak senang duduk melayan masa lapang. Waktu senggangnya akan dimanfaatkan untuk mencari bahan buangan baharu. Veteran tentera ini dan beberapa pemilik kedai tayar berdekatan Senawang sudah lama saling mengenali dan mereka ada persefahaman yang menarik. Tayar-tayar lama disedekahkan kepada Pak Zali sekaligus menyelesaikan belenggu empunya kedai melupuskan stok roda terpakai. Pada awalnya saya nak minta saja tu malulah kan. Kita pergi jumpa toke, boleh saya nak beli tu tayar terbuang? Boleh, dia kata RM1. Ada setengah tu dia RM2. Saya pun belilah. Tapi bila dah lama tu dia nampak kita beli dengan dia, saya pula buatkan satu kerusi, saya hadiahkan kepada dia. Sejak tu dia kata, you ambil je lah kerusi. Ambil je lah tayar-tayar ni, dia kata. Tapi Pak Zali ni lain. Dia gunakan tayar untuk jadikan binatang dan lain-lain. Jadi saya juga berminat sebab
menceriakan tadbirkan saya ni. Saya dapat mengajar anak-anak tentang binatang-binatang. Saya dapat memberitahu kanak-kanak tentang kegunaan tayar terpakai. Suasana aman dan damai. Teratak penghuni penuh keindahan. Rumah Pak Zali buruan ramai, arca unik menjadi pilihan. Zazali Ibrahim antara yang terkesan dengan pandemik maut melanda dunia sejak setahun lalu. Rintitan desakan kehidupan, dia mengilhamkan arca yang tanpa disangka membuah hasil luar biasa. Bila COVID, saya dah tak boleh buat training. Punca pendapatan utama saya hilang. Saya pun buatlah kerja-kerja yang dekat rumah ni. Rupanya boleh mendatangkan rezeki yang baguslah. Hasil kraft tangan Pak Zali datang dari sumber yang dianggap kotor di mata masyarakat. Tetapi dia berazam mengikis fikiran negatif itu kerana usahanya telah membuka jalan mengatasi belenggu pelurusan tayar terbuang di samping menjaga alam sekitar. Kerana tayar ni saya tak perlu nak beli lagi. Mereka dah bagi je daripada kedai-kedai tu sebab mereka pun ada masalah untuk buang tayar ni. Walaupun nama Pak Zali semakin gah sebagai pereka arca getah tayar, minat dan bakatnya lebih menjurus kepada mencipta rekaan yang membuat orang ramai terhibur. Saya fikir nak buat yang luar biasa. Biar sampai postman pun berselfie kat situ. Akhirnya setelah saya fikir-fikir, buat dinosaur lah. Saya pun cuba buat kepala dia. Nampak cantik juga. Sebagai orang baharu yang berkecimpung dalam dunia keusahawanan, kekangan lelaki berasal dari Kuala Kangsar Perak ini dalam menghasilkan arca haiwan adalah masa. Maka, dia pun membeli sebuah mesin penyembur cat untuk kelancaran kerjanya bagi menjimatkan waktu dan menjanjikan hasil yang terperinci. Menurut Pak Zali, 1 jam diperlukan untuk mewarnakan replika berskala besar seperti kalajengking ini dan dia menghabiskan masa antara 3 hingga 7 hari untuk menyempurnakan satu reka bentuk itu. Selepas seminggu bertungkus lumus, objek gubahan berbentuk binatang yang digeruni ini kini siap. Hari ini, Pak Zali dan Syahrul akan menghantar produk ciptaan terbaru mereka kepada seorang pelanggan yang juga pemilik kedai kraft tangan di Seremban. Lazimnya urusan jual beli Pak Zali bergantung kepada hebahan mulut ke mulut dan aplikasi telefon bimbit. Terbaru, beberapa pemilik kedai kraft tangan di Seremban telah menjadi pelanggan tetapnya. Mereka yakin produk unik Pak Zali bakal menjadi pilihan pelanggan yang inginkan sesuatu yang lain untuk menghiaskan pekarangan rumah mahupun sebagai bahan hiburan untuk seisi keluarga. Bagi pemilik kedai ini pula, niatnya bukan semata-mata hendak mengaut keuntungan, sebaliknya ingin menjadikan arca kalajengking sebagai maskot untuk menarik lebih ramai pengunjung melawat kedainya. Bagaikan pucuk dicita, ulang mendatang. Rezeki Pak Zali melimpah ruah, ekoran hasil rekaannya semakin meniti di bibir peminat setianya, termasuk pengusaha gerai makanan. Mereka percaya arca Pak Zali mampu mewujudkan aura istimewa dan memudahkan pelanggan membezakan tapak kedai masing-masing. Tidak mahu ketinggalan, sebuah tabika berdekatan turut memaparkan daya kreativiti Pak Zali, sekaligus menceriakan suasana pekarangan pusat pendidikan awal kanak-kanak ini. Secara tidak langsung, kraft tangan ini tersemat satu rahsia pembelajaran. Selalunya orang boleh buat tayar untuk pasu-pasu bunga saja kan, untuk hiasan macam tu. Tapi Pak Zali ni lain. Dia gunakan tayar untuk jadikan binatang dan lain-lain. Jadi saya juga berminat sebab menceriakan tadbirkan saya ni. Saya dapat mengajar anak-anak tentang binatang-binatang. Saya dapat memberitahu kanak-kanak tentang kegunaan tayar terpakai. Maknanya kita boleh guna semula tayar terpakai itu
untuk menjadikan bahan-bahan yang menarik. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Walaupun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kesan kepada sumber ekonominya, pesara tentera ini tidak mahu menyerah kalah. Semangat gigih yang diterapkan semasa dalam perkhidmatan dahulu digunakan beliau untuk bangkit daripada masalah yang dihadapinya. Selagi hayat dikandung badan, dia akan gigih berusaha mencipta peluang menjana pendapatan baharu. Kini di tangan Pak Zali, tayar buruk yang menanti saat untuk dilupuskan telah diberi nafas baharu menjadi hasil seni yang berharga dan mengagumkan. Malah ideanya juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Pak Zali bukan saja wira kepada keluarganya, malah kepada masyarakat setempat.